Hai semua, selamat sejahtera. Kita bertemu lagi hari ini. Saya harap semua dalam keadaan sihat-sihat sebelaka dan negatif COVID-19. Saya Cikgu Syira binti Abdul Razak, mengajar subjek pendidikan moral di SMK Derma, Kangar, Perlis. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada JPN Perlis, JAIPS dan MAIPS kerana telah memberi peluang pada saya untuk menjadi tenaga pengajar dalam program Tuition Online Perlis Mengaji ini. Terlebih dahulu untuk pengetahuan semua, program ini adalah khas untuk membantu murid-murid belajar di rumah sepanjang tempoh PKP agar murid-murid tidak ketinggalan dalam pelajaran dan menggunakan waktu yang ada dengan aktiviti yang bermanfaat. Okey, murid-murid, bagaimana dengan perkongsian saya yang lepas? Ada buat latihan tak? Kalau masih tak faham, murid-murid boleh tengok semula video tu sama ada di saluran Facebook ataupun YouTube. Okey, jadi hari ini saya akan memberikan tips untuk menjawab bahagian B pendidikan moral iaitu esei. Tapi sebelum tu kita refresh sikit, kita ingat-ingat balik apa yang telah saya kongsikan pada minggu lepas. Okey, jadi pada minggu lepas saya telah terangkan untuk kertas pendidikan moral kod 1225 Palang 1. Dia ada dua bahagian. Ada dua bahagian. Bahagian A adalah struktur yang mengandungi 8 soalan yang wajib jawab semua. Manakala di bahagian B adalah esei yang mengandungi 3 soalan tapi boleh pilih 2 sahaja. Okey, jadi jumlah masa untuk menjawab adalah 2 jam 30 minit. Okey, jadi ini adalah agihan masa yang telah saya terangkan juga pada perkongsian yang lepas. Bahagian A struktur ada 8 soalan, setiap soalan peruntukan markah adalah 10 minit. Jadi untuk 8 soalan akan jadi 80 minit. Untuk bahagian B, 2 soalan esei. Setiap soalan peruntukan masa adalah 20 minit. Untuk 2 soalan 40 minit. Jadi ada baki masa 30 minit lagi. 30 minit tu bolehlah untuk membuat satu lagi esei. Sebab esei walaupun ada dia jadi arahan untuk menjawab 2 soalan tapi boleh jawab ketiga-tiga soalan. Jadi baki 10 minit lagi adalah untuk semak semula. Mungkin ada yang tertinggal di bahagian struktur tadi yang tak dapat nak jawapan, tak dapat nak fikir. Jadi ini masa inilah untuk kembali semua buat semula. Dan juga semak semulalah jawapan-jawapan yang telah murid-murid buat. Mungkin ada yang tersilap ejaan ke, tertinggal perkataan ke, macam-macam boleh jadi. Okey, tugas saya hari ini adalah berkongsi tentang tips menjawab bahagian B iaitu esei. Jadi untuk soalan esei ni ada 2 bentuk soalan. Yang pertama soalan esei yang bertanyakan nilai-nilai murni dan disertakan dengan fakta dan juga huraian-huraian. Okey, untuk soalan yang kedua, bentuk soalan esei yang kedua adalah soalan esei yang tidak bertanyakan nilai-nilai murni. Tapi masih ada fakta dan juga huraian. Okey, jadi kita tengok soalan esei bertanyakan nilai-nilai murni. Ini adalah contoh-contoh soalan yang sering ditanyalah. Terangkan 2 nilai, huraikan beberapa nilai, wajarkah? Ditanya dulu pendapat murid-murid, kemudian perlu beri hujah berdasarkan nilai-nilai murni yang telah dipelajari. Semua esei adalah 10 markah. Okey, untuk bentuk soalan yang kedua, soalan esei yang tidak bertanyakan nilai-nilai murni. Okey, jadi contohnya soalan yang akan ditanyakan, terangkan 3 cara. Huraikan pengajaran. Setujukah? Setujukah apa-apa? Kemudian huraikan alasan anda. Sama juga 10 markah. Okey, jadi ini adalah pemarkahan. Untuk pemarkahan, kita tengok sini, ada soalan yang tidak tanya nilai. Jadi soalan yang tidak perlu nilai, soalan yang perlu, kita tengok soalan yang perlu nilai dulu contohnya sini soalan perlu nilai, tapi selalunya soalan dia tak tanya berapa nilai yang diperlukan. Kalau dia tanya, diminta berikan 3 nilai yang sesuai, berikan 3 nilai yang perlu diamalkan. Jadi murid-murid tahu nak tulis berapa nilai. Tapi untuk soalan yang tidak tulis berapa nilai, jadi murid perlu jawab sekurang-kurangnya 1, maksimum adalah 3. Lebih daripada 3 tak dikira, tak ada markah dah. Okey. Jadi tengok di sini pembahagian markah. Kalau tulis 3 nilai,
mesti ada diikuti dengan 7 huraian. Jadi total 10 markah. 10 ayat 10 markah. Saya dah beritahu daripada perkongsian lepas, setiap ayat mewakili 1 markah. Ya. Kemudian kalau murid-murid jawab 2 nilai, baki markah ataupun baki ayat ni adalah 8. 8 huraian. Jadi total dia akan jadi 10. Okey, kalau 1 nilai, baki dia dengan 9 huraian, kemudian jumlah markah dia 10 juga. Okey, tapi kalau soalan tu dia minta nilai, murid-murid tidak tulis nilai, jadi kosong nilai di sini, tapi ada buat 10 huraian. 10 huraian, 10 markah. Tapi tidak. Ya, apabila soalan tu dia tanya nilai, murid tidak tulis nilai, jadi automatik markah maksimum adalah 9 sahaja. Ya, jadi sebab tu murid-murid jangan lupa baca soalan tu betul-betul. Kalau dia minta nilai, tulislah nilai. Ya, kalau tak ada idea nilai apa yang sesuai, carilah satu nilai. Ya, selalunya nilai rasional dan bertanggungjawab tu memang selalu diterimalah dalam mana-mana situasi. Melainkan soalan dah kata, apakah nilai yang perlu diamalkan selain nilai rasional dan bertanggungjawab. Yang itu memang tak bolehlah jawab rasional dan juga bertanggungjawab. Okey, untuk soalan yang tidak perlu nilai, tak perlu nilai lah, jangan tulis nilai. Soalan tak minta nilai, jangan tulis nilai. Terus pada 10 huraian. Jadi total dia ialah 10 markah. Okey, kita tengok contoh soalan tidak perlu nilai. Apabila soalan tidak perlu nilai, jadi murid-murid tidak perlulah tulis nilai. Ya. Kemudian nyatakan fakta mengikut bilangan kehendak soalan. Ya, mungkin soalan akan kata berikan 3 cara untuk mengelakkan daripada remaja terjebak dalam gejala lepak. Okey? Jadi nyatakan 3 cara. Tapi kalau soalan tak nyatakan ada nak berapa fakta, nak berapa cara, jadi kita buat macam biasa, maksimum adalah 3. Okey, 3 cara ataupun 3 fakta. Okey, kemudian huraian berdasarkan persoalan mengapa dan bagaimana. Murid-murid tanya daripada diri masing-masing, ya, nak buat ayat tu tanya mengapa? Mengapa kena buat macam tu? Bagaimana nak buat macam tu? Mengapa murid kata kepentingan itu? Bagaimana kepentingan tu mempengaruhi sekeliling? Ya, tanya 2 soalan tu. Dan kemudian jangan lupalah bagilah contoh-contoh yang sesuai. Okey. Jadi ada beberapa perkara yang perlu ada dalam esei, yang wajib ada dalam esei. Yang pertama, pendapat. Pendapat ni dia tengoklah, ada soalan tanya pendapat, ada soalan tak tanya pendapat. Untuk soalan yang tanya pendapat, murid kena jawablah pendapat. Kalau ditanya wajarkah, murid perlu jawab wajar ataupun tidak wajar. Setujukah? Murid jawab setuju atau tidak setuju. Ya, kalau ditanya perasaan, apakah perasaan anda ketika melihat gambar di atas? Sedih ke? Ya, marah ke? Tulis perasaan murid-murid semua. Ya. Kemudian nilai. Okay, ini pun bergantung. Kalau soalan tu minta nilai, mesti ada nilai. Wajib tulis nilai. Ya, jadi senaraikan bilangan nilai mengikut kehendak soalan, tapi maksimum adalah 3. Lebih daripada tu tidak akan dibaca ataupun tidak akan diberi markah. Okey, wajib ada dalam esei lagi. Yang ketiga ialah watak. Okey, watak ni pun penting ya. Murid-murid kena baca betul-betul soalan tu. Ya, kalau dalam soalan watak dia dalam masyarakat, apakah yang perlu masyarakat lakukan? Apakah yang perlu masyarakat nilai yang perlu masyarakat amalkan? Jadi murid kena jawab masyarakat. Ya, kalau soalan tanya kerajaan, murid jawab kerajaan. Ya, kalau tanya Puan Ong, jawab Puan Ong. Okey? Lagi satu contoh, kalau dalam soalan tanya apakah yang perlu pihak pengurusan lakukan, murid jawab pihak pengurusan. Ya, jangan tukar. Jangan tukar kepada beliau, dia tak selamat. Ya, nanti mungkin akan jadi berlaku kesilapan. Tapi yang akhir sekali, contohnya akhir, anda. Kalau soalan tanya anda, jawablah saya. Janganlah jawab anda juga. Ya, ditanya sebagai kamu. Jadi kamu kena jawab saya lah. Okey, jadi ini penting juga ni. Kalau watak salah, salahlah semua. Ya. Kemudian lagi, yang perkara yang keempat yang wajib ada dalam esei ialah fakta. Fakta ni macam saya cakap tadi, senaraikan mengikut bilangan dia mengikut kehendak soalan. Ya. Jadi selalunya kehendak soalan 3 atau 4 lah. Ya. Kalau tak ada soalan, kalau soalan tak tanya berapa, tulis 3 atau 4. Macam itulah. Okey, kemudian yang kelima yang wajib ada dalam esei adalah huraian. Huraian yang bertanyakan kepada mengapa ataupun bagaimana.
Okey, last sekali contoh. Okey, yang penting penulisan esei hanya dalam satu perenggan sahaja. Ya, jangan nak buat isi pertama, perenggan pertama, isi kedua, perenggan kedua, isi ketiga, perenggan ketiga. Okey, saya faham memang ramai suka buat macam tu sebab dia akan nampak lebih sistematik. Ya, jadi nampak isi yang pertama, huraian dia semua dalam satu bahagian, perenggan pertama. Ya, isi yang kedua, huraian untuk yang kedua dalam satu bahagian dalam perenggan kedua. Ya, tapi untuk pendidikan moral ni lain. Ya, untuk pendidikan moral, dia perlu dalam satu perenggan sahaja. Ya, tak perlu nak buat banyak-banyak perenggan. Ya, jangan lupa tu. Okey, jadi jom kita cuba tengok. Okey, apabila anda sudah berada di bahagian B, esei, pastikan baca semua soalan dulu. Okey, jadi dalam bahagian B esei ni ada 3 soalan. Jadi saya nasihatkan murid-murid baca ketiga-tiga soalan tu dulu. Ya, jangan baca soalan pertama dah terus fikir apa jawapan dia. Lepas tu kalau susah jadi lama buang masa kat situ. Ya, jangan buat macam tu. Jadi baca dulu ketiga-tiga soalan, kemudian pilih yang mana yang paling mudah, jawab yang tu dulu. Okey? Kemudian yang kedua adalah kenal pasti kehendak soalan. Jangan cepat menggelabah. Ya, apabila gagal menjawab kehendak soalan, ulang baca sekali lagi. Ya, kemudian bertenang. Ya, bila bertenang, fikir lagi sekali. Mungkin boleh dapatlah. Ya, ingatlah apa benda yang semua yang dah dibelajar sebelum ni tu. Ya, jadi jangan panik, jangan menggelabah. Ya, tengok gambar tu habis kusut masa jadinya. Okey, kita bertenang saja. Okey, kemudian yang ketiga, buat rangka esei. Rangka ni penting, bukan sekadar untuk nak buat esei dalam subjek BM ataupun subjek English yang kena ada rangka. Untuk pendidikan moral pun kena buat rangka. Ya, kenapa perlu rangka? Ya, rangka ni penting supaya kamu tidak mengulang balik fakta tersebut. Ya, ataupun ulang balik nilai tersebut. Ya, jadi buat rangka. Jadi rangka contoh di sini, persoalan utama menjawab pendapat lah. Ya, kalau ditanya wajarkah, setujukah ataupun perasaan, satu saja yang jawab. Ya, pilih satu, lepas tu huraikan daripada satu jawapan tu. Okay, kemudian nilai. Nilai pun sama. Ya, macam saya cakap tadi, tulis berapa nilai yang diperlukan dalam soalan. Kemudian kalau kalau dalam soalan tak tulis berapa, jawablah mengikut maksimum adalah 3 nilai. Okey, kemudian buat untuk huraian ataupun contoh. HC itu adalah huraian ataupun contoh. Okey, jadi fakta 1 diikuti oleh huraian ataupun contoh untuk fakta 1. Okey, ni. Kemudian fakta 2 diikuti oleh huraian atau contoh untuk fakta yang kedua. Fakta yang ketiga diikuti oleh huraian atau contoh untuk yang fakta yang ketiga. Jadi ini pun bergantung pada kehendak soalan. Dan kalau soalan tak minta berapa, tulislah 3 atau 4 fakta, huraian ataupun contoh. Okay, jadi walau apa pun semuanya 10 markah. Esei kan 10 markah. Okey, kemudian tips lain ialah sangat digalakkan untuk tulis nilai ekstra, tulis fakta ekstra ataupun tulis huraian ekstra. Okey, walaupun tadi saya dah kata untuk persoalan utama jawab satu sahaja, pilih nak jawab setuju ke tak setuju ke, pilih nak jawab sedih ke, marah ke, ataupun nilai tulis 3 saja. Tapi sebenarnya sangat digalakkan untuk jawab lebih. Ya, sebab untuk nak backup mungkin jawapan awal tu salah. Okay? Tapi walau apa pun markah yang diperuntukkan adalah maksimum 3 saja untuk nilai dan maksimum untuk yang pendapat ataupun persoalan utama itu adalah 1 saja. Okay? Itu saya nak tekankan. Ya? Walaupun saya ulang lagi sekali, ya, walaupun pada dasarnya murid-murid kena tengok kehendak soalan. Ya, bilangan, nyatakan bilangan tu mengikut kehendak soalan, tapi sangat digalakkan untuk jawab lebih. Ya, begitu juga untuk huraian atau fakta. Ya, untuk fakta-fakta ni, kalau soalan kata berikan 3 kepentingan, 3 cara, murid-murid boleh jawab lebih, beri 5 cara. Diikuti oleh huraian dia. Contohnya di sini saya tunjuk fakta ketiga diikuti oleh huraian ataupun contoh yang ketiga. Tapi boleh tambah lagi fakta 4 diikuti oleh huraian atau contoh yang keempat, fakta 5 diikuti oleh huraian atau contoh
yang kelima. Ya. Jadi bila buat ekstra ni, bila dah tulis nilai ekstra, bila dah tulis fakta yang ekstra, bila dah tulis huraian yang ekstra, jadi bilangan ayat murid-murid dah bukan 10 dah. Dia akan jadi lebih. Ya, tak apa. Ya. Tapi markah memang 10 sajalah. Ya, maksimum markah 10 sahaja. Tak boleh jadi 12, tak boleh jadi 13 lah. Ya. Okey, itu dia. Okey, yang keempat, menulis esei. Jangan lebih daripada 20 minit untuk menulis satu esei, macam yang saya terangkan dalam agihan masa tadi. Ya. Mulai sekarang, jadi sebab nak tak boleh lebih daripada 20 minit, jadi mulai sekarang murid-murid perlu berlatih menulis dengan laju dan kemas. Ya, bukan tulis dengan laju, tulisan tak cantik, tak kemas, tak boleh juga. Nanti pemeriksa tak tahu nak baca, nanti tak ada markah. Tapi sekarang mula berlatih menulis dengan laju dan kemas. Jadi mulai sekarang juga, banyakkan membaca buku teks, majalah, akhbar, rencana dan seumpamanya agar boleh berfikir dan menemui jawapan dengan pantas masa peperiksaan nanti. Ya, jadi kena buat persediaan yang betul-betul lah. Ya, supaya nanti dapat je soalan terus boleh jawab. Tak payah nak buang masa. Jadi lebihan masa yang banyak tu boleh diluangkan untuk jawab esei yang ketiga dan untuk semak betul-betul semua soalan-soalan yang telah dijawab. Ya. Okey, akhir sekali semak esei. Ni jangan lupa semak. Ya, ini sangat penting ya, sebab kadang-kadang biasalah bila dah kita kelam kabut, ya, bila dah ataupun excited sangat, dia rasa senang je esei ni, tajuk senang, jawapan ada, murid-murid sebenarnya tak perasan, mungkin ada beberapa perkara yang tersalah. Ya, jadi yang penting pastikan tidak keluar tajuk. Ya, baca lagi sekali tajuk soalan, kemudian fikir betul tak jawapan tu. Betul tak jawapan yang murid-murid tulis tu. Okey. Kemudian yang berikutnya ialah semak ejaan nilai. Ya, kan saya dah kata dalam perkongsian lepas, ejaan nilai mesti betul. Susunan perkataan dalam nilai mesti betul. Ya, nilai tak boleh ada imbuhan ataupun ditinggalkan imbuhan. Ya, dan seumpamanya banyak lagi. Kemudian semak juga watak. Ya, kadang-kadang dalam satu soalan dalam esei tu, dalam soalan tu ataupun dalam dialog ke, ya, kadang-kadang dia akan beri 2 atau 3 nama. Dia cerita tentang ayah, cerita tentang anak yang bernama Nini, cerita tentang anak yang bernama Nana. Ya, tapi soalan kadang-kadang dia nak tanya fokus kepada Nana sahaja. Jadi jangan tukar watak kepada Nini. Ya, jadi salah. Jangan tukar watak kepada, kalau soalan kata apakah yang perlu ayah buat, jangan tukar kepada ibu bapa. Sebab kalau soalan tanya ayah, jawab ayah. Jangan buat ibu bapa. Okey, jadi semua tu pentinglah. Ya, jadi jangan lupa skip, jangan skip step yang kelima ni, semak esei ni. Ya. Lagi satu cara untuk membuat pembetulan. Ya, ini banyak murid buat. Ya, sepatutnya mungkin contohnya sini ejaan rasional dia salah. Ya. Jadi kalau salah, buat satu strike saja. Kemudian tulis perkataan yang sebenar, yang betul di tepi dia. Jangan buat macam ni. Ya, contoh-contoh pangkal-pangkal, garis-garis, ya, sampai nak tembus kertas tu, lepas tu tulis perkataan yang betul. Salah. Tak mahu macam ni. Buat yang ini, ya. Buat satu garisan sahaja. Okey, itu adalah tips yang kelima. Okey, kemudian yang keenam, jawab esei yang kedua pula. Tadi cerita tentang step untuk jawab satu esei. Kemudian yang keenam kita ulang balik step 1 hingga 5 untuk jawab esei yang kedua. Okey, jadi sini. Okey, jadi jika baki masa masih banyak, teruskan menjawab esei ketiga. Ini tidak wajib, tetapi ada masa ia sangat membantu. Ya, sebab kadang-kadang murid tak perasan sebenarnya ada terkeluar tajuk untuk esei yang pertama, ataupun ada berapa fakta, berapa huraian yang tidak yang salah lah. Jadi markah tak cukup 10. Tapi bila jawab soalan yang ketiga, kadang-kadang dia dapat markah penuh. Ya, jadi dia boleh cover balik ada esei nombor 2 dengan esei nombor 3, sebab dalam pemarkahan akan ambil dua esei yang markah tertinggi. Ya, jadi tak rugi pun sebenarnya kalau jawab 3 esei tu, malah sangat digalak-galakkan.
Okey, jadi sekarang kita tengok contoh soalan. Okey, tengok contoh soalan di sini. Gambar menunjukkan keadaan yang berlaku dalam kehidupan sebuah keluarga. Okey, nampak gambar ni, ya, ayah dia sedang menggunakan laptop, isteri dia, mak dia sedang menggunakan handphone, anak guna tablet, ya, jadi semua gadget, ya, di meja makan. Jadi situasi dia, soal arahan dia, Puan Kim menetapkan peraturan bahawa penggunaan gadget adalah dilarang di ruang makan di rumahnya. Ya, maksudnya Puan Kim tak nak ada suasana macam dalam gambar ni. Ya. Jadi soalan dia, setujukah anda dengan tindakan Puan Kim? Berikan hujah anda. Jawapan anda perlulah disokong dengan nilai-nilai murni. 10 markah. Okey, kita tengok macam mana nak jawab. Okey, ya. Kita buat rangka dulu. Yang pertama, pendapat. Dia tanya, dia dalam soalan ni ada tanya pendapat tak? Ada. Jadi pendapat dia apa yang ditanya? Setujukah anda dengan tindakan Puan Kim? Jadi tulis siap-siap, setuju. Ataupun ya, setuju. Okey. Yang kedua, nilai. Dalam soalan diperlukan nilai tak? Perlu. Ya, kita patah balik tengok. Ya, jawapan anda perlulah disokong dengan nilai-nilai murni. Okey, jadi dia tak minta berapa nilai, tapi saya kata maksimum adalah 3. Jadi beri 3 nilai. Jadi nilai yang terlintas di fikiran ialah rasional, bertanggungjawab, kasih sayang. Okey, watak. Watak yang ingin ditekankan di sini ialah Puan Kim. Ya, sebab dia tanya, setujukah Puan Kim membuat peraturan tersebut? Jadi Puan Kim. Okey, untuk fakta, apakah fakta yang kita perlu buat? Atau huraian tentang apa? Jadi tentang mengapa kamu setuju Puan Kim menetapkan peraturan bahawa penggunaan gadget adalah dilarang di ruang makan di rumahnya. Ya, jadi kamu kena fikir kenapa kamu kata setuju. Sebab tadi di pendapat yang pertama, kamu dah kata setuju. Jadi untuk fakta, kamu kena bagi hujah mengapa setuju. Sebab soalan pun tanya, berikan hujah anda. Okey, jadi ni. Jadi untuk buat ayat hujah, kamu tanya diri sendiri, kenapa kamu setuju Puan Kim menetapkan peraturan bahawa penggunaan gadget adalah dilarang di ruang makan di rumahnya. Kemudian tanya lagi diri untuk tambah ayat lagi, bagaimana? Bagaimana Puan Kim menetapkan peraturan bahawa penggunaan gadget adalah dilarang di ruang makan rumahnya? Tanya bagaimana pula. Dua soalan mengapa dan bagaimana ni boleh membantu murid-murid untuk buat ayat huraian. Okey, jadi ini dia. Ini yang saya maksudkan tadi. Ayat pertama menunjukkan markah pertama, ayat kedua menunjukkan markah yang berikutnya, ayat ketiga untuk markah yang berikutnya. Jadi tengok contoh di sini. Ayat pertama, kamu kena jawab dulu, kamu setuju atau tidak. Tentang pendapat tadi tu. Jadi saya setuju dengan tindakan Puan Kim. Ini menjawabkan persoalan utama tadi. 1 markah. Ya. Ayat yang kedua, Puan Kim mengamalkan nilai-nilai rasional, bertanggungjawab dan kasih sayang. Jadi ada 3 nilai di sini, jadi 3 markah. Jadi 3 markah campur 1 dan 4 markah, ada baki 6 markah lagi untuk cukup 10 markah. Jadi 6 markah lagi tu adalah untuk huraian lah. Huraian yang bertanya mengapa ataupun bagaimana. Okey, jadi untuk ayat yang ketiga, okey, jika murid-murid nak buat, nak mulakan dengan huraian, saya cadangkan dan saya nasihatkan eloklah buat ayat macam ni. Pertama sekali. Pertama sekali Puan Kim berbuat demikian kerana ingin menerapkan amalan menghormati sesama ahli keluarga. Jadi dia menjawab mengapa lah. Mengapa Puan Kim buat peraturan tersebut? Sebab nak menerapkan amalan menghormati. Jadi ini. Ayat yang keempat, Puan Kim sedar beliau perlu tegas dalam usaha membentuk sahsiah yang mulia dalam kalangan ahli keluarga. Jadi bagaimana? Bagaimana nak membentuk sahsiah yang mulia dalam kalangan keluarga? Jadi dia kena tegas lah. Yang tegas tu apa tegas dia? Dengan buat peraturan lah. Jadi kena tanya diri sendiri. Okey? Ayat yang kelima. Ayat yang kelima dia nak masuk fakta yang kedua dah. Kalau tengok sini, ayat yang ketiga adalah fakta yang pertama. Ayat yang keempat huraian untuk fakta pertama. Ayat yang kelima adalah untuk fakta yang kedua.
Okey, jadi ayat dia yang kedua, tengok tadi pertama sekali, sekarang kita buat yang kedua. Jadi bila buat macam ni, pemeriksa dia mudah nak semak. Dia tahu dah. Okey, yang tadi isi pertama, ini adalah huraian yang pertama, ini yang kedua, nanti akan diikuti oleh huraian yang kedua. Jadi dia senang. Di ayatnya yang kedua, Puan Kim bertindak demikian bertujuan untuk meningkatkan interaksi dalam kalangan anggota keluarga. Ini dia menjawab mengapa. Mengapa buat peraturan macam tu? Dia buat peraturan macam tu sebab untuk meningkatkan interaksi dalam kalangan anggota keluarga. Okey, 1 markah. Okey, ayat yang seterusnya, untuk markah yang seterusnya. Ini adalah huraian untuk fakta yang kedua tadi. Dengan itu, ia dapat merapatkan hubungan kekeluargaan di samping menghabiskan masa berkualiti bersama. Ini untuk merujuk pada persoalan mengapa. 1 markah. Okey, ayat yang ketujuh untuk fakta yang ketiga. Jadi dimulakan ayat dengan yang ketiga. Yang ketiga, Puan Kim sayang terhadap ahli keluarganya. Ini maksudnya tanya mengapalah. Mengapa Puan Kim buat peraturan macam tu? Sebab dia sayang terhadap ahli keluarga. Jadi ini ayat dia. Yang ketiga, Puan Kim sayang terhadap ahli keluarganya. Okey, ayat yang ke-8. Beliau tahu penggunaan gadget sewaktu makan akan menyebabkan ahli keluarganya tidak memberi tumpuan sepenuhnya kepada makanan dan mungkin akan mengganggu sistem pencernaan. Ini contoh. Contoh kenapa, apa akan jadi kalau menggunakan gadget di waktu makan. Jadi contohnya ni, penggunaan gadget sewaktu makan akan menyebabkan ahli keluarganya tidak memberi tumpuan sepenuhnya kepada makanan dan mungkin akan mengganggu sistem pencernaan. 1 markah. Jadi semua sekali ada 8 ayat 10 markah. Kenapa bukan 10 ayat 10 markah? Sebab tengok sini, kita tengok lagi sekali. Ayat yang pertama 1 markah, ayat yang kedua kat sini ada 3 markah sebab dia dah jawab nilai rasional 1 markah, nilai bertanggungjawab 1 markah, nilai kasih sayang 1 markah. Jadi ada 3 kat situ. Jadi ayat-ayat yang lain barulah cukup jadi 10 markah. Okey. Ini. Tadi itu adalah rangka. Jadi ini adalah penulisan yang sebenar. Buat dalam 1 perenggan. Yang ni bagi jarak sikit. Kemudian buat dalam 1 perenggan. Tulis balik. Saya bersetuju dengan tindakan Puan Kim. Puan Kim mengamalkan nilai-nilai rasional, bertanggungjawab dan kasih sayang. Pertama sekali, Puan Kim berbuat demikian kerana ingin menerapkan amalan menghormati sesama ahli keluarga. Puan Kim sedar beliau perlu tegas dalam usaha membentuk sahsiah yang mulia dalam kalangan ahli keluarga. Yang kedua, Puan Kim bertindak demikian bertujuan untuk meningkatkan interaksi dalam kalangan anggota keluarga. Dengan itu, ia dapat merapatkan hubungan kekeluargaan di samping menghabiskan masa berkualiti bersama. Yang ketiga, Puan Kim sayang terhadap ahli keluarganya. Beliau tahu penggunaan gadget sewaktu makan akan menyebabkan ahli keluarganya tidak memberi tumpuan sepenuhnya kepada makanan dan mungkin akan mengganggu sistem pencernaan. Okey, ini adalah 10 markah. Satu esei yang lengkap. Okey, murid-murid, sekarang kita tengok contoh soalan yang tidak bertanyakan nilai-nilai murni. Okey, jadi contoh soalan dia ialah senaraikan usaha yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Okey, jadi tak ada nilai pun kat sini. Dia tak minta nilai pun. Kemudian dia nak usaha. Berapa usaha pun tak dinyatakan berapa usaha. Markah tetap 10. Okey. Buat rangka dulu. Yang pertama, pendapat. Ada tak dalam soalan tu dia tanya, wajarkah, setujukah, perasaan? Tak ada. Okey, nilai. Tengok dalam soalan, ada tanya nilai? Tak ada. Okey, watak. Watak yang ditekankan di sini ialah siapa? Kerajaan. Kita tengok soalan semula. Senaraikan usaha yang perlu dilakukan oleh kerajaan. Jadi watak di sini yang penting ialah kerajaan. Okey, kemudian fakta. Fakta apa yang kita nak? Yang soalan nak
bagaimana kerajaan hendak meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Ya. Persoalan mengapa dan juga contoh. Tu dia. Ya, macam yang saya sebut tadi. Sama je dia punya step dia. Jadi kita tengok sini, ini untuknya esei yang tidak bertanya nilai. Okey, ayat 1, usaha pertama yang boleh dilakukan oleh kerajaan adalah memberikan penekanan tentang pemupukan semangat patriotik sejak di bangku sekolah lagi. Okey, ini persoalan bagaimana. Bagaimana kerajaan, usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan. Jadi, usaha pertama ialah memberi penekanan tentang pemupukan semangat patriotik sejak di bangku sekolah lagi. Okey, ini huraian dia. Huraian untuk fakta pertama. Sekiranya, untuk ayat yang kedua, sekiranya semangat patriotik dipupuk sejak kecil, ia akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. Ya, ditanya mengapa. Ya, mengapa perlu memupuk semangat patriotik sejak di bangku sekolah? Jadi ini jawapan dia. Okey? Nampak tak murid-murid? Ya, ayat yang pertama untuk fakta yang pertama, ayat yang kedua huraian kepada fakta yang pertama. Untuk buat huraian, tanya diri sendiri mengapa atau bagaimana. Okey, ayat 3. Ayat 3, contohnya sekolah sering menganjurkan pertandingan berunsur patriotik patriotik sejak di peringkat sekolah rendah lagi. Ini adalah contoh. Ya, jadi ayat 1, 2, 3 adalah huraian untuk usaha yang pertama, fakta yang pertama. Ya, ayat 1 usaha pertama, ayat kedua tanya kenapa buat usaha tersebut, usaha yang pertama tu, ayat yang ketiga contoh. Ya, contoh kepada usaha yang pertama tu. Okey, ayat yang keempat adalah usaha yang kedua. Ya, bagaimana menjawab persoalan bagaimana cara untuk kerajaan memupuk semangat patriotik yang kedua. Jadi ayat yang keempat, usaha kedua pula ialah kerajaan membuat pengubahsuaian dan memberikan penekanan tentang aspek semangat patriotik dalam kurikulum di sekolah dan di institusi pengajian tinggi. Okay. Ini tanya bagaimana. Ya. Kemudian ayat yang kelima, dengan cara ini murid-murid akan lebih fokus kerana ianya diajar secara formal dan diuji dalam peperiksaan. Ya, jadi menjawab persoalan mengapa. Ya, semuanya 1 markah. 1 ayat 1 markah. 1 ayat 1 markah. Ayat yang pertama mewakili markah yang pertama, ayat yang kedua markah kedua, ayat ketiga markah ketiga dan seterusnya. Okey, ayat yang ke-6 untuk markah yang ke-6. Oleh itu, murid-murid akan berusaha untuk memahami dan menghayati semangat patriotik ini dan secara tidak langsung akan terus subur dalam sanubari murid-murid hinggalah mereka meninggalkan zaman persekolahan. Ini menjawab mengapa. Mengapa, tengok ayat 6 tadi. Mengapa perlu membuat pengubahsuaian dan memberikan penekanan dalam aspek semangat patriotik? Ya. Ditanya mengapa buat macam ni. Ya. Jadi untuknya huraian yang ayat yang kelima ni, murid-murid akan lebih fokus kerana dia ajar dalam secara formal dan diuji dalam peperiksaan. Ya, ayat yang ke-6, murid-murid akan berusaha untuk memahami dan menghayati semangat patriotik. Ya, itu ayat yang ke-6. Untuk ayat yang ke-7, markah yang ke-7, yang ketiga ni maksudnya usaha yang ketiga. Yang ketiga, kerajaan haruslah mengadakan kempen yang berkaitan dengan semangat patriotik secara besar-besaran. Kempen-kempen ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat negara kita. Jadi yang ketiga tanya mengapa, bagaimana kerajaan perlu, usaha kerajaan untuk menerapkan semangat patriotik. Ya, kemudian ayat yang ke-8 tanya kenapa buat macam tu, kenapa perlu buat kempen. Jadi ini jawapan dia. Bila buat kempen akan memberikan kesedaran kepada masyarakat. Kemudian ayat yang ke-9 contoh buat kempen. Jadi contoh dia, media elektronik seperti televisyen dan radio boleh menyiarkan rencana atau filem tentang pejuang-pejuang kemerdekaan negara. Okey, jadi ayat yang ke-10 contoh lagi. Contoh filem yang syarat dengan mesej patriotisme ialah Bukit Kepong dan Lieutenant Adnan.
Okey, jadi ada 10 ayat, 10 markah. Okey, jadi kat sini kalau murid-murid perasan, ya, ulang balik. Ayat 1, 2, 3 adalah untuk fakta yang pertama. Ayat 4, 5 dan 6 adalah untuk fakta yang kedua. Ayat 7, 8, 9, 10 adalah untuk fakta yang ketiga. Ya, sebab saya kata tadi, kalau soalan tak minta berapa fakta, jadi jawab adalah 3 atau 4 fakta. Ya, jadi kita murid-murid kena bijaklah membuat pengagihan. Ya, 10 bahagi 3 tak boleh. 3 kali 3 9, ada baki satu lagi markah, satu lagi ayat. Murid-murid boleh selitlah kat mana-mana untuk isinya mana. Ada lain-lain isi 3 ayat, tapi untuk salah satu isi lagi ada yang 4 ayat. Okey, jadi 10 markah. Ya, itu saja. Okey, ini macam saya cakap tadi. Buat esei dalam satu perenggan sahaja. Ya, jadi usaha pertama yang boleh dilakukan oleh kerajaan adalah memberikan penekanan tentang pemupukan semangat patriotik sejak di bangku sekolah lagi. Sekiranya semangat patriotik dipupuk sejak kecil, ia akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. Contohnya, sekolah sering menganjurkan pertandingan berunsur patriotik sejak di peringkat sekolah rendah lagi. Usaha kedua pula ialah kerajaan membuat pengubahsuaian dan memberikan penekanan tentang aspek semangat patriotik dalam kurikulum di sekolah dan di institusi pengajian tinggi. Cara ini, murid-murid akan lebih fokus kerana ianya diajar secara formal dan diuji dalam peperiksaan. Oleh itu, murid-murid akan terus berusaha dan memahami dan menghayati semangat patriotik ini dan secara tidak langsung akan terus subur dalam sanubari murid-murid hinggalah mereka meninggalkan zaman persekolahan. Yang ketiga, kerajaan haruslah mengadakan kempen yang berkaitan dengan semangat patriotik secara besar-besaran. Kempen-kempen ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat negara kita. Media elektronik seperti televisyen dan radio boleh menyiarkan rencana atau filem tentang pejuang-pejuang kemerdekaan negara. Contoh filem yang syarat dengan mesej patriotisme ialah Bukit Kepong dan Lieutenant Adlan. Ini adalah satu esei yang lengkap. Okey, murid-murid. Saya kata tadi, buat esei dalam satu perenggan sahaja. Ya, tapi ada satu lagi cara kalau murid-murid nak nampak esei, murid nampak kemas dan mudah untuk semak. Ya, cara pertama yang saya kata tadi, seperti contoh di sini, murid buat untuk fakta 1 usaha tulis yang pertama, untuk fakta yang kedua tulis yang kedua, fakta ketiga tulis yang ketiga. Tapi kalau nak lagi mudah, ya, boleh gariskan. Ya, gariskan usaha pertama, gariskan usaha kedua, gariskan usaha yang ketiga. Ya, mudah. Ya, nak guna highlighter pun boleh. Ya, highlight isi yang pertama, highlight isi yang kedua, highlight isi yang ketiga. Ya, jadi itu mudah. Pemeriksa nak baca pun mudah. Ya. Okey, ya. Okey, ada sedikit amaran lah dari saya, amaran ataupun peringatan. Pada hari peperiksaan SPM sebenar, anda mungkin tidak dapat mengingati segala yang telah anda baca. Ya, kamu mungkin dah buat ulang kaji banyak macam-macam lah, pergi tuition macam-macam tuition, belajar tanya cikgu, ya, buku macam-macam buku dah baca, rujukan macam-macam dah buat, ya. Tapi bila hari sebenar dalam dewan peperiksaan tu nanti, kamu tak boleh jawab apa pun, kamu tak ingat pun apa yang kamu dah baca tu. Ya, tapi tak apalah. Ya, jangan panik, jangan kecewa. Ya. Apa yang perlu kamu lakukan ialah bertenang, ya. Baca betul-betul, fahamkan betul-betul kehendak soalan, ketahui peruntukan markah. Jika masih tak tahu jawapannya, tulis apa sahaja jawapan yang dirasakan logik. Ya, tulislah juga walaupun rasa macam tak yakin betul ke, tak betul ke, menjawab persoalan ke, ya. Tapi cubalah tulis asalkan logik. Ya, sebab saya tak mau murid-murid meninggalkan soalan tidak berjawab. Ya, kalau tak jawab langsung tu kosong markah terus. Ya, rugi. Ya, kalau murid jawab mungkin ada perkataan yang betul, ada jawapan yang betul. Ya, jadi taklah kosong. Ya, itu penting tu. Ya.
Apa-apa pun jangan panik, jangan kecewa. Ya. Okey, itu dia. Okey, jadi ini adalah semoga perkongsian ini dapat menambah keyakinan anda untuk menghadapi peperiksaan yang penting ini. Ya, selamat maju jaya. Tapi ada sedikit lagi pesanan saya. Ya. Daripada demikianlah tips dan teknik menjawab kertas 1 pendidikan moral SPM. Saya harap murid-murid dapat memanfaatkan segala ilmu yang saya curahkan sebentar tadi. Ya. Sekali lagi saya ingin berpesan, janganlah memandang remeh terhadap subjek pendidikan moral ini. Sentiasa membaca buku teks tingkatan 4, tingkatan 5, membaca akhbar, rencana, ya, kerana ianya sangat membantu dalam menjawab kertas ni. Okey. Jadi setakat ini sahaja untuk slot hari ini. Berjumpa lagi kita pada minggu hadapan untuk membincangkan topik yang ada dalam bidang kelima, iaitu bidang nilai berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi sebelum tu ada beberapa pesanan lagi. Di musim-musim PKP ni, pesanan saya ialah stay at home, duduk di rumah, hapuskan COVID-19, thank you frontliners dan please mengaji. Bye-bye.